Selamat malam dan selamat datang ke channel Mike Calling pada malam ini. Saya ada banyak kisah seram nak disampaikan saya pada kamu semua sedang membuka channel YouTube ini. Ada 20 kisah seram nak disampaikan saya kepada kamu semua. Kisah seram pertama adalah Rumah Pansapuri Dahlia. Pada tahun 1950-an, ada sebuah kisah seram yang menyebabkan masyarakat setempat tidak berani untuk keluar pada waktu malam. Pada awal pagi, mak saya ada menelepon kepada abang saya. Abang saya bekerja di Kuala Lumpur dan nama abang saya adalah Ronald. Kami sekeluarga bercadang untuk membuat kejutan majlis terjadi untuk abang saya Ronald. Ronald, bila kamu nak balik kampung? Maafkan saya, mak. Bos saya tidak suruh saya untuk mengambil cuti kerana banyak pekerjaan lain sudah meminta cuti lebih awal daripada saya. Pada masa itu, abang sangat sibuk untuk menyiapkan kerja di pejabat. Mak saya rasa kecewa sedikit dengan abang saya. Saya adalah adik perempuan, merupakan anak kedua kepada selepas abang saya. Nama saya adalah Lina. Saya pun mencadang kepada mak supaya kita semua pergi ke rumah abang berada di Kuala Lumpur. Mak, boleh saya cakap sesuatu dulu? Nak cakap apa lagi, Lina? Saya bercadang untuk kita semua pergi ke rumah abang berada di Kuala Lumpur untuk menyambut majlis hari jadi untuk Abang Ronald. Macam mana dengan ayah, mak? Ayah nak pergi ke rumah abang di Kuala Lumpur. Ayah tak nak ikut pergi ke KL sebab ayah nak bagi ayah makan dulu di belakang rumah. Biar ayah saja jaga rumah di kampung di sini. Saya dan mak saya bergerak dari kampung pada pukul 17.05 pagi dari kampung untuk pergi ke rumah Abang Ronald di Kuala Lumpur. Nama kampung ini adalah Kampung Dahlia. Dahlia merupakan seorang bekas ratu cantik telah dibunuh oleh sekumpulan lelaki tidak dikenali oleh dia. Dahlia pun telah dirogoh secara bergila-gila oleh sekumpulan lelaki tidak dikenali oleh dia. Kesemua lelaki adalah seorang buruh bekerja di tapak pembina rumah di Kuala Lumpur di bawah anak syarikat Khairul Sendirian Berhad. Nama sebenar sekumpulan lelaki ini adalah Reza, Rahman, Haikal, dan Sesali. Mereka keempat inilah telah merogoh Dahlia dan membunuh Dahlia sehingga meninggal dunia. Mereka keempat kesemua merasa cemas apabila Dahlia sudah meninggal dunia. Macam mana nih Rahman? Pada masa itu juga, Haikal, Sesali, dan Reza tak nak bertanggungjawab atas kematian Dahlia. Boleh kamu semua jangan buat bising, saya sedang fikir macam mana saya nak buang mayat Dahlia. Rahman pun sudah ada idea. Haikal, Sesali, dan Reza, tolong bertenang dulu. Esok kan kita akan balik ke KL, ke Kuala Lumpur untuk mula bekerja. Hari ini adalah hari Rabu, kita akan mula bekerja pada hari Selasa. Bila sampai di Kuala Lumpur, tanah mayat Dahlia pada waktu malam hari Selasa di tapak pembinaan di Kuala Lumpur sana. Rumah Pansapuri mengambil masa sangat lama untuk disiapkan. Rumah Pansapuri ini diresmikan pada 1960-an. Semalam, Abang Ronald baru saja mendapat gaji dari bos. Sekian lama menabung duit untuk membeli rumah Pansapuri di Kuala Lumpur kerana Abang Ronald sangat letih membayar bilik sewa. Keesokan Abang Ronald berjumpa dengan ejen jual rumah Pansapuri ini. Ejen jual rumah Pansapuri ini adalah Encik Chong, bukan Encik Pucong. Nama saya Ronald. Boleh saya bertanya sedikit tentang rumah Pansapuri ini kerana saya ingin membeli rumah Pansapuri ini. Berapa harga rumah Pansapuri ini, Encik Chong? Encik Ronald, adakah kamu yakin untuk membeli rumah Pansapuri ini? Kamu tidak kisah apa-apa berlaku di sini. Apa maksud Encik Chong ini? Tak apa-apalah, Encik Ronald. Encik Chong, berapa harga rumah sebenar rumah Pansapuri ini? Harga rumah Pansapuri adalah
899,59 hampir mencecah 900.000. Saya dan Mak sudah sampai di rumah Abah Rona. Nasib baik Mak saya ada membawa makanan dari kampung tadi, tapi ada membawa masakan dari kampung tadi, tapi ada juga makanan untuk tinggalkan untuk ayah saya di kampung. Saya pergi masuk supermarket di Kuala Lumpur untuk membeli makanan tambahan sebagai persediaan awal untuk menyambut menjadi sudah jadi Abang Ronald. Saya dan Mak pun mulai naik ke tingkat atas, tingkat 5, untuk berjumpa dengan Abang Ronald. Dengan barang sangat banyak dipegang oleh saya. Sangat banyak dipegang oleh saya dan Mak. Saya terserempak dengan Abang Ronald di tingkat 4 karena Abang Ronald nak pergi kedai makan. Pada waktu malam, mulalah kisah seram di rumah Abang Ronald saya. Saya dan Mak pun meletakkan makanan yang dibawa dari kampung di atas meja untuk menyambut menjadi serjari untuk Abang Ronald. Saya tunggu Mak saya selesai mandi, sementara menunggu giliran untuk pergi mandi. Akhirnya pun Mak saya sudah selesai mandi. Pada masa itu juga saya nak pergi ke bilik air. Macam ada orang ikut saya dari belakang. Ini tentu abang saya suka sangat mengusik saya dari kampung dulu lagi. Bila saya nak masuk ke dalam bilik air ataupun masuk ke bilik tidur, saya ada ternampak satu kelibat perempuan berwarna putih dengan laju. Sangat. Tapi saya tidak peduli sangat. Lah kerana saya sudah letih disebabkan perjalanan yang sangat jauh. Masa untuk saya tidur saja selepas ini pula. Saya dan Mak tidur bilik yang sama dengan saya, cakap Lina. Lina pun memejamkan mata supaya dia boleh tidur pada waktu malam. Bila Lina sudah memejam mata, kenapa saya sangat susah untuk tidur? Kenapa saya sangat susah untuk tidur? Lina pun membuka mata. Ada kelibat perempuan berbaju putih sedang tidur di atas katil. Tetapi kelibat hantu perempuan macam nak bagi tahu. Lina pun membuka mata. Ada kelibat perempuan berbaju putih sedang tengok dia tidur di atas katil. Tetapi kelibat hantu perempuan macam nak bagi tahu sesuatu kepada saya. Abang Ronald dan Mak saya cuba membangunkan saya dari tidur. Lina, kenapa kamu tidur di depan tandas ni, adik? Bukan malam tadi saya tidur dengan Mak di dalam bilik. Bila masa kamu tidur dengan Mak di dalam bilik malam tadi? Awal-awal pagi pun kamu sudah tidur di depan tandas sampailah sekarang ini. Lina pun mengingat semula pesanan hantu perempuan kepada dia. Pada pagi inilah Lina tidak sengaja menjumpai jejak tanah di dalam bilik sehingga keluar dari rumah Pansapuri menuju ke halaman belakang rumah. Abang Ronald dan Mak dia pun terkejut apabila tengok adik perempuan tiba-tiba mengalir tanah. Bila Abang Ronald dan Mak datang dekat dengan Lina, adik, kamu gali tanah untuk apa? Abang Ronald tengok lubang ke dalam tanah sudah digali adik dia. Betapa terkejutnya Abang Ronald ada nampak seorang mayat sayang bekas suatu cantik dikuburkan di dalam tanah bekas perumahan dibeli oleh dia. Abang Ronald membuat laporan polis tentang kes pembunuhan bekas Ratu Cantik yang bernama Dahlia dibunuh pada tahun 1950-an. Muka Abang Ronald mula berubah menjadi pucat. Amat tengah hari Cecong, ada sesuatu nak diberitahu kepada Encik Chong. Selamat tengah hari Encik Chong. Ada sesuatu nak diberitahu kepada Encik Chong. Boleh tak datang ke sini sekarang? Encik Chong pun sudah sampai di kawasan perumahan Pansapuri di sini. Kenapa banyak sang kereta perona polis di sini? Abang Ronald memberitahu kepada Encik Chong ada seorang mayat bekas Ratu Cantik bernama Dahlia dibunuh dan dikuburkan di dalam tanah di kawasan perumahan ini. Abang Ronald
Saya terpaksa menjual semula rumah persempuri kepada Encik Chong, dan Abah Ronald saya terpaksa ikut balik kampung bersama mak dan saya. Hayapun Abah Ronald berjumpa dengan ayah saya di kampung ini.